Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma ighfir li fima yaqulu ولا تؤاخذني فيما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون. Yang dihormati pengurusi majelis, yang berhormat Ketua Ipah Negeri Terengganu, timbalan Suruhanjaya, semua ahli-ahli Dewan Harian, semua ahli perhubungan, pimpinan berkawasan, adun, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kepada mereka yang baru mengikuti PAS, merasakan gelombang yang berlaku sehari dua ini sangat teruk, sehingga ada yang mabuk laut, yang pening. Saya mengikuti PAS sejak tahun 50-an, menyaksikan krisis yang menjatuhkan kerajaan Terengganu tahun 61, menyaksikan krisis yang menjatuhkan kerajaan Kelantan tahun 78. PAS sendiri yang menerima masalah dalaman kita sendiri, sehingga menumbangkan dua kerajaan negeri. Saya juga membaca krisis yang dialami oleh PAS seawal ditubuhkan sebelum merdeka, diambang menghadapi pilihan raya tahun 55, ketika PAS kehilangan presiden yang pertama keluar parti. Tahun 60-an, Jaksa Agung keluar parti. Peristiwa 78 di Kelantan menyebabkan 7-8 orang pimpinan pusat keluar parti. PAS tidak bergoncang dan tidak jatuh. Apa yang berlaku sehari dua ini sikit sangat. Kepada mereka yang baru nak belajar politik, sudah rasa berat. Masalah yang berlaku di Selangor bukan masalah kita, masalah yang dibuat oleh rakan kita, yang kita terpaksa menolong untuk memikulnya. Kita telah membuat keputusan untuk menyerahkan kerajaan negeri Selangor dipimpin oleh Parti Keadilan Rakyat, rakan kita dalam Pakatan Rakyat. Telah berjaya memerintah satu penggal kerajaan yang bersih. Tidak ada ruang bagi kerajaan pusat untuk menghentak, kerana tidak ada kesilapan dan kesalahan. Tiba-tiba dijadikan masalah. Mula-mula dikatakan Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim kedekut, bakhil, payah bagi duit. Saya jumpa beliau, dia kata duit negeri Selangor bukan duit saya, itu duit rakyat. Saya tak boleh keluarkan duit itu dengan sewenang-wenang, mesti mengikut peraturannya.
PAS memilih dan menyokong Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar kerana amanahnya. Ini sangat penting dalam kita memerintah kerajaan negeri. Kita berpengalaman di Kelantan 20 tahun lebih di Kelantan, Tok Guru jadi Menteri Besar. Ada orang kita duk lupa PAS 20 tahun lebih di Kelantan memerintah kerajaan yang amanah. Kita lupa peranan PAS kita di Kelantan. Duduk ingat DAP yang baru sepenggal, dia ingat Selangor yang baru sepenggal. Kita memerintah Kelantan dalam keadaan hasil negeri tak ada. Negeri yang miskin, pendapatannya tak banyak, boleh merintah selama 20 tahun lebih. Pulau Pinang hasilnya banyak, kaya, Selangor hasilnya banyak, baru sepenggal, nak masuk 2 penggal. Ada orang kita berasa orang PAS berasa Mengapa kita tak berasa 20 tahun kita merintah Kelantan dalam keadaan miskin yang tak ada hasil? Sepatutnya kita kena sedar diri kita sendiri. Ini bertimbang. Ini kerana kita baru nak belajar politik. Termasuk yang kita lantik jadi pemimpin, ada yang baru nak belajar politik. Ini masalahnya. Kemudian Tan Sri Khalid dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang disebut dalam media. Buat dialog dengan adun-adun dan ahli parlimen. Setelah dibuat dialog, beliau menjawab. Ada ahli parlimen adun-adun mengemukakan soalan, Tan Sri Khalid jawab, dibantu oleh pegawai staf-staf Jabatan Menteri Besar dan GLC bantu. Ramai kalangan ahli-ahli politik ini bukan ahli ekonomi, bukan ahli korporat. Kita tahu. Sepatutnya kita jangan bercakap dalam perkara yang kita tak tahu. Kalau kita bercakap dalam perkara yang kita tak tahu, nampak bodoh kita. Itu dia. Diputuskan supaya Menteri Besar Selangor dihadapkan ke dalam panel Majlis Perkataan Rakyat, Majlis Presiden. Dibuat malam Jumaat. Cerita hari Jumaat saya mengajar. Nak buat malam Jumaat susah. Hari Jumaat saya mengajar. Saya baru balik daripada luar negara. Baru lagi tinggal kuliah Jumaat, lepas tu nak tinggal pula. Ini susah. Saya terpaksa pergi ke Kuala Lumpur untuk menjadi ahli panel yang sama, PAS 3 orang, DAP 3 orang, PKR 3 orang. Jadi wakil untuk berdepan dengan Tan Sri Khalid Menteri Besar Selangor. Daripada PAS, Datuk Mustafa Ali, Salahuddin Ayub menaik presiden saya. Daripada PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Saifuddin Nasution, Rafizi. Daripada DAP, Lim Kek Siang, Tony Puat, Anthony Dok. Berdepan dengan Tan Sri Khalid, dikemukakan soalan-soalan dan beliau jawab soalan-soalan itu. Semua soalan dijawab dan beliau lepas jawab. Jawapannya lepas, sehingga tak ada hujah bagi pihak yang menyoal dia. Semua yang hadir bersetuju dengan jawapan-jawapan dia. Didapati dia perlu dibantu untuk menyelesaikan masalah Selangor. Itu keputusan. Kita dikejutkan supaya dikosongkan satu kerusi di Kajang, kerusi yang sudah kita menang. Adun diminta letak jawatan, kita diberitahu, tak dimesyuarat pun sudah diberitahu, dan kita tak setuju. Kita menyatakan kita tak setuju. Ini bukan cara dia. Pilihan raya dah lepas, rakyat baru lagi masuk pilihan raya, nak pilihan raya pula. Ini tak betul. Dan dibuat keputusan pilihan raya. Oleh kerana kita sama-sama dalam Perkataan Rakyat, kita call anak-anak buah kita bekerja. Pergilah kempen. Menang calon.
Dan kita sudah membuat satu resolusi, PAH akan ikuti pilihan raya di Kajang, akan bekerja. Masalah siapa menteri besar tidak berbangkit. Ini keputusan. Masalah menteri besar tidak berbangkit. Lepas beberapa hari timbul masalah menteri besar, nak tukar menteri besar. Mula tersebar surat-surat tuduhan terhadap menteri besar itu. Kita sebagai sebuah parti Islam, mesti tuduhan itu disaksikan di Allah dengan adil. Kalau tak di Allah dengan adil, nak hukum begitu saja, zalim kita. Kita baca Quran, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakum nar. Jangan cenderung pada orang zalim, nanti dia sambal oleh api neraka. Kita parti Islam, kita baca. DAP dia bukan parti Islam. PKR kita tak tahulah dia terojok nak pada ayat Quran ni, terpulang pada dia lah. Kita kena tengok ayat-ayat Quran ni. Ini dia. Maka berlakulah krisis yang ikut dicalonkan, di mana majlis syura ulama buat keputusan tak setuju dengan calon itu kerana bercanggah dengan hukum Islam. Syarat hukum Islam mesti seorang yang layak, yang mampu untuk memikul jawatan ketua kerajaan. Nabi baca hadis, Nabi sebut hadis, man walla amral muslimina fa amara ahadan muhabatan la yaqbalullahu minhu adlan wal sarfan hatta yudkhilahu an-nar. Ini hadis Nabi. Barang siapa yang mewakilkan urusan orang Islam, dia melantik seseorang memegang jawatan bukan kerana kelayakan dia, tapi kerana kecenderungan dia, kerana sebab-sebab puak dia, bukan kerana kebolehan dia. Tuhan tak terima tebusan duit, tebusan apa sehingga diseret ke dalam neraka jahanam. Orang PAS sanggup ke? Sebab itulah kita orang PAS, kita parti Islam, kita tak boleh terima. Maka berlakulah pergolakan sehingga hari ini. Dan kita kena berpegang bahawa Pakatan Rakyat berpijak di atas asas-asas yang termaktub di dalam perlembagaan. Yang pertama, mendukung demokrasi. Yang kedua, memegang konsep dan prinsip Islam agama persekutuan. Yang ketiga ialah raja berperlembagaan. Bukan saja dilihat Islamnya, termasuk raja berperlembagaan. Kita tak boleh jadi raja macam tunggu kayu, tidak boleh. Peranan raja ada. Tapi ada kalangan puak-puak kita ni nak buat raja macam tunggu kayu, itu tidak boleh. Tak boleh, tak izin sekali-kali. Kita tak boleh letak raja ni wuduh macam mana pun, nak buat dia macam tunggu kayu, tak boleh. Tidak boleh. Ini mesti ada peranan dia. Bukan kerana saya penatik ta'assub, tidak. Akhlak kena begitu. Terutama akhlak kita orang Melayu sebagai orang Islam. Ini kita kena faham. Dengan sebab itu, ahli-ahli kita kena faham bila berlaku hal yang macam ni. Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi kata, kamu laksana berada dalam satu bahtera. Ada orang yang duduk di petok yang atas, ada orang yang duduk di petok yang bawah. Lalu orang-orang yang duduk di petok yang bawah ini bermasalah dengan mereka yang duduk di petok yang atas, kerana payuh nak boleh air sangat. Lalu orang petok bawah kata, kalau nak derah dapat air, kita ambil kapal, tebuk kapal. Tebuk kapal, dapat air cepat, kapal pun tergelam, habis mampu belaka. Ataupun kita sabar, jangan tebuk kapal itu, kita sabar, semuanya akan selamat. Yang duduk petok atas pun selamat, yang duduk petok bawah selamat. Kita kena jaga, jangan ada puak-puak kita ni bila gelombang kuat nak tebuk kapal, dia kena jaga. Jangan ada yang tebuk kapal ni. Itu